Masyarakat Islam di Sabah meraih Aidil Adha secara sederhana, penuh kesyukuran. Untuk perinciannya, kita langsung bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Suaran, teruskan. Baik Otto, umat Islam di negeri ini meraihkan Hari Raya Aidil Adha dalam kesederhanaan, penuh kesyukuran dengan semangat pengorbanan seperti yang dituntut ajaran Islam. Cuaca baik pada sebelah pagi membolehkan umat Islam menunaikan solat sunat Hari Raya dalam keadaan selesa, diikuti ibadah korban di masjid-masjid, surau dan di kampung-kampung. Di Tuaran, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menunaikan sembahyang sunat Hari Raya Aidil Adha di Masjid Haji Jinor, Kampung Serusup bersama lebih 1,000 jemaah. Sementara khutbah bertajuk Aidil Adha dan Kepedulian Sosial Kita disampaikan Abdul Basit Saleh. Datuk Haji bersama jemaah yang hadir turut melaungkan takbir Hari Raya. Beliau kemudiannya mengambil kesempatan bersalaman dengan para jemaah. Di Kota Kinabalu, Mufti Negeri Datuk Bongsu Aziz Jaafar bersama kira-kira 5,000 umat Islam menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Negeri. Solat sunat Aidil Adha diimamkan oleh Imam Besar Masjid Negeri Sabah, Suhaidi Kuanting, manakala khutbah bertajuk Terima Kemajmukan Perkuku Perpaduan disampaikan oleh Timbalan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JHINS, Awang Juri Awang Tahir. Khutbah berkenaan antara lain menyuruh umat Islam di negeri ini dalam mengerjakan ibadah haji dan ibadah korban yang sangat disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Disandakan kira-kira 10,000 umat Islam menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Daerah Sandakan. Solat sunat Aidil Adha diimamkan Imam Besar Masjid Daerah Sandakan, Muhammad Khairul Abdul Rajak, manakala khutbah disampaikan Ketua Syukbah Dakwa Masjid Daerah Sandakan, Muhammad Jalil Ahmad. Semangat ibadah korban wajar jadi pengajaran kepada semua orang dalam memupuk rasa peduli dan prihatin kepada mereka kurang berkemampuan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, hikmah korban termasuk memupuk sikap peduli dan prihatin terhadap masyarakat membawa impak positif dan ia menjadi budaya dalam meraihkan golongan kurang bernasib baik. Datuk Haji Ji menyatakan demikian kepada media selepas menghadiri majlis ibadah korban di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tuaran. Semangat ibadah korban menjadi satu pengajaran untuk kita peduli kepada mereka yang kurang berkemampuan, dan selepas ini umat Islam akan mengadakan korban mereka masing-masing bagi mereka yang mempunyai niat untuk bersedekah mengorbankan binatang sempena Hari Raya Aidil Adha ini. Dalam majlis ini, Datuk Haji Ji turut menyerahkan lembu korban kepada IPD Tuaran. Ketua Polis Daerah Tuaran, Superintenden Noraidin Awang Maidin ketika ditemui memberitahu program tahunan ini bagi mengeratkan silaturahim warga IPD dan masyarakat Tuaran. Program penyerahan haiwan korban di mana kesemua binatang korban ini disumbangkan oleh ahli-ahli yang berhormat, terutama sekali yang amat berhormat Ketua Menteri kita. Setiap tahun tanpa gagal kesemua YB yang berada di dalam daerah Tuaran ini hadir bersama-sama meraihkan majlis ini di IPD Tuaran setiap tahun. Daging korban ini kemudiannya diagi-agikan kepada golongan asnaf di Tuaran. Aidil Adha atau Hari Raya Haji merupakan perayaan keagamaan bagi umat Islam di seluruh dunia. Ia disambut pada hari ke-10 bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalender Islam, sebagai memperingati ziarah umat Islam untuk merenungkan perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Mekah. Ikuti perkongsian wartawan Iswadiman Samsudin sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha 1445 Hijrah.
Lazimnya, ibadah korban dilaksana ketika meraihkan Aidiladha sebagai memperingati kisah kesediaan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan anak lelakinya, Nabi Ismail alaihissalam sebagai tanda ketaatan kepada Allah. Umat Islam memperingati peristiwa itu sebagai peringatan tentang pentingnya ketakwaan, keimanan dan ketaatan dalam Islam. Ibadah korban merupakan sunat muakkad, iaitu yang amat digalakkan untuk dilakukan bagi orang yang menepati syarat-syarat berkorban berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Maksudnya, oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai bersyukur. Ibadah korban dikerjakan dengan menyembelih binatang al-an'am atau binatang berkaki empat. Bagaimanapun, ibadah ini tidak bersifat peribadi, sebaliknya melibatkan dukungan sesebuah institusi. Bagi Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sabah, ibadah korban merupakan aktiviti tahunan. Program korban ini antara objektifnya adalah untuk menarik lebih ramai warga Jabatan Kastam lebih cinta kepada sejarah kenabian itu yang menuntut pengorbanan, dan sama-sama kita menghayati erti pengorbanan itu untuk sama-sama kita di kalangan warga jabatan ini wujud keakraban yang lebih baik, dan pada masa sama juga disebabkan program ini melibatkan agihan daging kepada asnaf. Persatuan Cina Muslim Malaysia Makmah Sabah juga tidak ketinggalan mengerjakan ibadah korban sebagai pendedahan kepada ahli-ahlinya. Kami setiap tahun memang participate korban. Jadi penerima agihan korban ini adalah di kalangan kita punya ahli, di mana kami akan memilihlah daripada asnaf mualaf, terdiri daripada asnaf mualaf dan juga daripada sahabat-sahabat daripada makmah lah. Alhamdulillah, selepas menjadi seorang mualaf, memang ceria lah bersama dengan keluarga, ahli-ahli yang dari luar negara, dari kampung daerah lain, tempat jauh, memang best sekali lah. Berdasarkan rukun Islam kelima, umat Islam yang berkemampuan diwajib menunaikan ibadah haji sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Aidiladha membawa mesej penting, iaitu erti sebuah persaudaraan yang besar dalam kalangan umat Islam tanpa mengira bentuk, warna dan kaum. Manakala ibadah korban merupakan ibadah penyembelihan binatang ternakan berkaki empat yang disebut juga sebagai Al-An'am bermula pada Hari Raya Aidiladha atau pada Hari Tasyrik, iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maka sebagai umat Islam, kita seharusnya mengambil ibrah atau iktibar berdasarkan sifat takwa para kekasih Allah Subhanahu wa taala dan betapa teguhnya keimanan mereka dalam mempercayai segala perintah yang diberikan kepada mereka. Iswadiman Syamsuddin, RTM. Lebih banyak badan bukan kerajaan NGO disaran tampil membantu kerajaan membangunkan negara bangsa yang harmoni. Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin berkata, peranan NGO membawa impak bermakna kepada satu-satu komuniti. Ia dapat dilihat menerusi penyampaian bantuan kepada rakyat yang secara tidak langsung memberi kefahaman tentang konsep Malaysia Madani hingga ke akar umbi. More NGOs to come and be a partner to a nation building. In the same time, appreciate and understand what are the government policies, efforts being taken by the Prime Minister to ensure not only the stability but also the economic prosperity. Datuk Samsul ditemui pemberita RTM selepas penyerahan sumbangan lembu korban sempena Hari Raya Aidiladha, Anjuran Pertubuhan Memperkasa Anak Sabah Permas di Masjid An-Nur, Kampung Pulasan. 5 ekor lembu korban sumbangan Permas diserahkan kepada masjid dan surau di 5 buah kampung di Papar. Tangat-tangat Yoho Adrian Soedi Mantatinaro Dusun Bundu Unai Tutunan Tulun Sanad Bobos Ogumu Hiti Id Pagun Sabah. Kataran kasa ikutu napupusan sikulan tasat kekenaan media teknologi visual.
pusau amanampasi iti sundua ni gitanku idko hupan ke pembogempian boros tungkusan pengintutunan. Mantadi no kendalan ko iti kapenamposian rasuk tungkusan itretan abaya bendutuhan mantak konduan batang aginantihan mantak kusai inokolisok amu nokagirat mantad pedit 6 tahun di nakatalib. Bersandad iti ngatungkusan di pinagirat doho ikaganaan pelembus kabar boros i TVOK padalin kabar isawa BFM di nakarikat kinaulitan hopod tahun diti. Saya gisom na iti boros tiraro kumasukad wago pagiratan ko gisom kaginawa mayalilihis susuyan. Sontob ako sumilih huwayaan silih da iti butia tataba di milah takat pagandasan. Baik, sekian perkongsian di bawah Bayu. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Kembali bersama Otto untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Silakan Otto. Terima kasih. Suara langsung dari Kota Kinabalu.